Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Sya'arsya al-Banjari wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimin wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 13. Masih lagi di dalam bahasan benda yang diharamkan atas orang yang haid dan nufasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan yang keempat daripada 5 perkara yang diharamkan atas orang haid dan nufasa, menyentuh barang yang antara pusatnya dan lututnya. Menyentuh barang yang antara pusatnya, pusat orang yang datang haid dan nufasa, dan lututnya, antara pusat dan lutut, dengan tiada berlapik. Jadi kalau setuh dengan berlapik itu dimaafkan. Dan jika dengan tiada syahwat sekalipun, dengan tiada berlapik, dan jika yakni ghayah sehingga haram tadi, setuh dengan tiada berlapik, dengan tiada syahwat sekalipun, walaupun tak ada keinginan. Suami setuh pohon isteri dengan tidak berlapik, sedangkan isteri pada waktu tersebut dah tiada haid, maka hukumnya haram walaupun tidak mendatangkan syahwat bagi si suami. Suami tak ada rasa apa sekalipun, haram. Sama ada menyentuh dia itu dengan tangan atau dengan kaki. Sama ada ni takmim, nak meratai ke lagi masalah. Tak kira bahasa kitanya, tak kira dia sentuh tu dengan tangan ataupun dengan kaki. Di dalam bahasa membatalkan wuduk pada masalah menyentuh kemaluan, menyentuh di situ dengan tapak tangan. Tapak tangan yakni tangan kita dihipungkan, maka antara tangan kanan dan tangan kiri yang bersentuh itu dipanggilkan tapak tangan. Maka kawasan tapak tangan itulah yang membatalkan wuduk bila kita sentuhkan kemaluan kita. Berbeza dengan masalah menyentuhkan barang antara pusat dan lutut bagi isteri ni, bukan pada masalah tapak tangan sahaja, bahkan dengan tangan, dengan kaki diharamkan. Itu dia kata sama ada menyentuh dia itu dengan tangan atau dengan kaki atau dengan zakar, sentuh dengan kemaluan lelaki tu, atau dengan yang lain daripadanya, lain daripada yang tersebut. Tak kiralah tangan ke, kaki ke, kemaluan atau lelaki sendiri, haram. Atau dengan zakat atau dengan yang lain daripadanya. Dan sama ada nak mentakmim, nak merataikan lagi masalah, sama ada menyentuh dengan zakat itu dengan tiada wati serta tiada berlapik, atau dengan wati, maksudnya
Dia kata dan sama ada menyentuh dengan zakat itu dengan tiada wati, maksudnya tak kira sama ada tok lelaki pergi sentuh dengan kemaluan dia barang antara pusat dan lutut isteri dia, sama ada dia wati ke tak wati ke. Wati maksudnya setubuh lah, sama ada yang mensetubuhkan isteri dia atau tidak, tetap haram. Dengan tiada wati serta tiada berlapik. Kalau berlapik tak mengapalah. Tak wati dan dengan berlapik. Dan dengan wati haram, sama ada wati atau tidak. Dan jika dengan berlapik sekalipun, jadi masalah kalau suami dia setubuhi isteri dia dengan berlapik menggunakan kemaluan dia saat ni, dia wati ke isteri dia, maaf kita kata pakai sarung di kemaluan tadi, jadi tak setuhlah dengan isteri, tetap haram disebabkan wati setubuh tu. Baik, maka sekalian itu haram sebab haid dan nifas. Semua benda tu haram. Menyentuh di antara pusat dan lutut isteri dengan apa-apa anggota tubuh badan suami haram. Dan walaupun dengan berlapik jikalau wati pun haram. Dan kata setengah ulama tiada haram, ini kata setengah ulama, qala ba'dil ulama, kata qil. Dan kata setengah ulama tiada haram menyentuh barang yang antara pusatnya pusat isteri dan lututnya lutut isteri dengan yang lain daripada wati. Jadi ada juga pendapat setengah yang kata boleh, tapi syarat jangan sampai wati. Jadi kalau baru-baru kahwin ni kebiasaannya bila dah sentuh tempat-tempat yang jadi sensitif tadi, nak menimbulkan perasaan ingin bersetubuh dengan isteri, maka seeloknya kita keluar daripada perkhilafan ulama, kita tak buat awal, tak menyentuh daripada awal. Bermula jadi semata-mata sentuh dengan tidak berlapik berlaku khilaf ulama lagi. Cuma pendapat yang kuatnya haram dah. Bermula wati pada faras perempuan yang haid di dalam masa lagi keluar darah, dosa besar. Jadi kalau orang perempuan kita datang darah haid, baru datang saja, masih kuat lagi, kita setubuh ke dia, dosa besar. Mewajibkan bagi taubat, dosa besar mewajibkan bagi taubat. Maka kita tengoklah syarat-syarat bagi sah taubat. Kena ada penyesalan, kena tinggalkan benda tersebut, dan berazam tidak ingin melakukan lagi. Itu syarat bagi taubat. Syarat bagi taubat berbeza dengan dosa kecil. Dosa kecil tidak melazimkan bagi taubat pun, boleh digugurkan dosa-dosanya, sama ada dengan mengambil wudu, membuat sesuatu kebajikan, dapat digugurkan dosa-dosa kecil. Jadi kita faham masalah taubat. Satu peringatan masalah taubat bagi kita orang yang mengerjakan dosa, dulu-dulu duk jahat-jahat, lah ni rasa nak taubat. Tugas utama kita ialah belajar. Bila kita belajar, kita mengetahui bagaimana untuk sah taubat. Terkadang orang kita bila dah kita berjuru, dah bagus dah dengan solat, dengan ibadatnya, tetapi tak belajar. Maka bagaimana kita nak tahu ibadat kita, taubat kita sah di sisi Allah Ta'ala? Maka itu satu kesilapan. Kesilapan yang ingin dipetulkan, tetapi masih lagi dia ada kesilapan. Di situ satu peringatan bagi kita yang dulu-dulunya melakukan kejahatan, sekarang ingin taubat. Maka perlulah kita yang utama sekali belajar. Dengan belajar itulah kita mengetahui sahnya taubat kita. Dengan belajar itulah kita dapat menjaga ke taubat kita, dengan makna kita dapat mengelakkan diri kita daripada terjerumus pada dosa kembali. Dan dengan belajar tu juga ibadat-ibadat kita yang lain kita tahu kata betul. Jangan semata-mata tiru orang. Baik. Dosa besar jika tahu ia jadi berdosa besar suami yang mensetubuhi isteri, jikalau tahu kata benda tu haram, dia disetubuh juga, dosa besar. Jika tahu ia suami akan haramnya haram setubuh waktu itu, lagi dengan disengajanya, maksudnya di sini
Musannif kita nak terangkan pada kita, kalau kata seorang suami tu tak tahu, dengan makna dia tu mu'allaf, baru masuk Islam, tak tahu lagi kata waktu tu haram untuk disetubuhi, maka tidak berdosa. Yang keduanya, lagi disengaja. Maksudnya kalau dia dah tahu tapi dia tak sengaja, dengan makna dikerasi, dipaksa oleh orang lain umpamanya, maka pada waktu tu itu pun juga tidak berdosa. Yang kata berdosa, bahkan dosa besar, ialah masalah kita dah tahu serta kita sengaja melakukannya. Lagi dengan ikhtiarnya, usaha dia sendiri, bukan dengan paksa orang, bukan dengan lalai, lupa dan sebagainya. Dan barang siapa menghalalkan dia setubuhi isteri pada waktu datang darah, jadilah ia kafir, jadilah ia seorang itu kafir, wal iyaz billah. Maka di sini ulama mengajarkan kita, bila ada sebut sesuatu benda yang tak molek, maka lekah-lekahlah kita minta doa dengan Allah Ta'ala supaya dijauhkan. Bila sebut benda-benda molek, maka sayugia bagi kita untuk mendoakan, bagi mendapatkan sesuatu benda yang baik tersebut. Ada pun mengiktikadkan, berpegang dalam hati, itu maksud iktikad. Ada pun mengiktikadkan, yakni ada pun jikalau seorang itu mengiktikadkan, kita takdirlah halal wati, kemudian daripada putus darah, dia iktikad kata boleh setubuhi isteri pada waktu isteri itu telah putus darah dan dahulu daripada mandi. Lagu mana pula tu? Atau pada akhir darah, maksudnya darah dah tak kuat dah. Dia kebiasaannya perempuan datang darah haid ni, dia kuat pada waktu awal, dan waktu hampir kepada putus darah dia akan darah jadi tak kuat, warna bau dan sebagainya. Dan dhaifnya hanya darah, seperti ada ia darah waktu nak berhenti itu kuning atau keruh, maka tiadalah kufur dengan dia dengan i'tikad tersebut. Jadi kalau dia kata dia i'tikad, dia berpegang boleh setubuhi isteri pada waktu isteri belum mandi, dah berhenti darah, ataupun isteri dah hampir-hampir putus darah dia, maka dia berpegang kata boleh, maka itu tidak jatuh kufur kerana masih lagi berlaku khilaf ulama. Pada mazhab Syafi'i kita tak boleh. Setengah mazhab walaupun tidak mandi, asal kata putus darah pun ada pendapat kata dah boleh untuk disetubuhi. Baik. Maka tiadalah kufur, orang tadi tak kufur. Dengan dia dengan pegangan tersebut, seperti yang disebut, yakni hukum tadi, seperti mana hukum tadi yang disebut di dalam kitab Anwar dan lainnya lain daripada kitab Anwar. Kenapa tidak kufur? Seperti mana yang kita sebut tadilah. Illat dianya kerana khilaf ulama pada yang demikian itu. Pada demikian harus atau haram menyetubuhi isteri tak kala belum mandi, ataupun tak kala isteri darah dia sudah hampir putus. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan kelima daripada benda yang haram bagi orang haid, ditolak oleh suaminya, dicerai tolak. Cerai tu maksudnya tolak dah. Tolak tu maksudnya cerai, tapi biasa Kelantan kita ataupun bahasa Melayu kita kena cerai tolak. Dan kelima, ditolak oleh suaminya dengan syaratnya yang lagi akan datang pada babnya, bab cerai tolak dan sebagainya lah. Maka iaitu tolak haram. Siapa dia yang haram sekarang? Tok laki. Tok laki menceraikan isteri pada waktu tersebut, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab haid dan nifas. Sebab isteri itu masih datang haid dan nifas. Kenapa jadi haram? Ini ilat dianya. Kerana hasil baginya bagi isteri mudarat. Mudarat mana? Sebab lanjut, yakni tempoh masa jadi panjang. Tu lanjut masa ini, tempoh masa jadi panjang, bagi iddah dia, iddah jadi panjang. Sepatutnya hanya 3 kali suci, tapi oleh kerana suami tadi tu mentolak pada waktu dia tu masih lagi datang darah, maka pada waktu suci yang pertama itu tak dikirakan lagi, jadi panjang tempoh iddah dia.
maka syarak mengharai ke atas sesama makhluk untuk menzalimi makhluk yang lain. Jadi pada waktu tu kalau ditolak juga suami menzalimi si isteri. Tidak boleh. Berbeza kalau isteri tak diminta untuk ditolak ataupun ditebus tolak, maksudnya dengan keredaan dia sendiri, kehendak dia sendiri, tak tahan sangat dah dengan tok lelaki, walaupun waktu tu dah tiada rahim, dia rela untuk ditolak daripada bersama dengan suami tadi, itu hukumnya tidak haram. Kerana tidak ada illah bagi dizalimi. Kerana masa haid dan nifas tiada dibilangkan ia haid, masa haid dan nifas daripada iddah. Sama juga ni, tak dikira ke tempoh tersebut bila suami tadi mentolakkan isteri setelah daripada isteri disetubuhi. Maksudnya isteri tadi dah terdaga, kemudian isteri tadi dah mandi-mandi, dia tak tolak, tetapi dia setubuhi isteri dulu, kemudian berlaku pergaduhan dan sebagainya, baru ditolak. Itu pun sama juga, memanjangkan tempoh iddah dia. Tengok agama sangat menjaga ke sesama makhluk kita. Ni sebab itulah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cukup lengkap bagi kita. Cukup lengkap bagi kita untuk nak melaksanakan tanggungjawab sebagai manusia. Syahdan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang sekarang ni berlaku timbul kekerasan kita dalam pergaulan sesama kita, kekerasan kita dalam mulut perkataan kita. Kadang-kadang benda tu tak adalah benda besar, tetapi oleh kerana tidak ada rahmat di dalam hati kita, rasa nak cari balah sama, maka benda tu tak disukai oleh agama. Cuba selesaikan benda tu dengan cara yang dituntuti oleh agama, bukan dengan cara caci maki. Banyak berlaku, termasuk daripada kita golongan agama samalah saya pun tak dikira sekali jugalah. Banyak kita cari penyelesaiannya dengan cara kekerasan, dengan cara saling maki-maki. Mu ngatakan aku ngatakan kamu. Sama-sama kena tipu kau setan. Maka kita beristighfar banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kasih sayang seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahdan, apabila putus darah haid dan nifas, halallah baginya bagi suami, halallah baginya bagi haid dan nufasa itu mandi. Dulu-dulunya haram, tetapi dah bila putus darah, maka bolehlah dia mandi. Tapi diingat di sini, putus darah dengan makna tidak ada di luar dan tidak ada di dalam. Bukan semata-mata tidak ada di tuala sahaja, bahkan dia kena pastikan di dalam pun juga tiada. Kerana kita dah sebut dulu, ada bahasa naqaq dan ada bahasa fatrah. Ada bahasa yang mana putus di luar sahaja, darah tu tak banyak, maka tak keluar, tetapi di dalam masih ada, maka itu dikirakan haid lagi. Jadi kita kena cermat di dalam ibadat kita. Apabila putus darah haid, jadi ada orang tanya, jadi kalau begitu nak kena pastikan sentiasa, ya, kena pastikan sentiasa untuk kita nak elok pada ibadat kita. Kalau kita nak atas dapur, ada atas api, orang dulu, ataupun kita goreng ikan dan sebagainya, tidakkah kita sentiasa duk perhati takut hangit makanan kita dan sebagainya? Maka begitu lebih-lebih lagi lah ibadat kita. Jangan anggap kata itu satu benda yang menyusahkan. Tidak. Apabila putus darah haid dan nifas, halallah baginya mandi kerana mengangkatkan hadas, yakni hadas besar dia, atau tayamum. Tayamum ini maksudnya ganti bagi mandi. Jadi kalau tidak ada air, dia nak ibadat lagu mana? Air tak ada untuk diangkat hadas, maka tayamum. Tayamum ni satu benda yang perlu kita ingat. Itu dah ada yang tanya. Tayamum ni, bila kita tayamum untuk satu fardu, maka boleh kita melaksanakan mana-mana ibadat sunat yang di bawah dia. Kalau kita tayamum untuk benda sunat, nak buat benda fardu tak boleh. Kita tayamum untuk nak membaca Al-Quran, tayamum nak solat sunat,
maka kita nak melaksanakan ibadat fardu dengan tayamum tersebut tak boleh. Tetapi kalau kita tayamum untuk ibadat fardu, maka semua ibadat-ibadat di bawahnya boleh dilaksanakan. Itu bahasa tayamum. Dan tiada halal dahulu daripada mandi atau tayamum segala perkara yang diharamkan melainkan dua perkara. Semua benda tak boleh buat. Dia tayamum ni pun satu benda yang mana terkadang kita salah faham. Bila kata sakit tangan sini, maka disuruh tayamum. Tayamumnya macam mana? Tayamum dia, cara dia, bila kita sakit tangan sini, tak dapat untuk mengenakan air pada tangan kita di sini, maka cara dia kita ambil air semaya seperti mana biasa. Tetapi tak kala waktu anggota tangan kita ni, kita basuh muka, kita basuh tangan tempat yang dapat dibasuh, kemudian tangan yang tak dapat dibasuh disampaikan air ni, maka kita pun tayamum. Tayamum macam mana? Adakah disapu tanah di situ saja? Tak. Diambil debu tanah tadi, disapu kepada muka dan pada tangan. Kemudian continuelah balik, sambunglah balik pada basuhan kepala, telinga, kaki dan sebagainya. Baik, itu cara tayamum. Pertama, baik, apakah dua perkara yang diharamkan walaupun dia saat ni dah putus darah tetapi belum mandi? Pertama, apakah dua perkara yang diharuskan bagi perempuan yang putus darah tetapi belum mandi? Ada dua perkara yang diharuskan walaupun belum mandi. Pertama, puasa. Jadi perempuan yang mana puasa, yang mana dah putus darah semalam, katakanlah dia ialah malam-malam ni sejuk dan sebagainya, malah nak mandi dan sebagainya, maka pada waktu tu nak mandi esok sedangkan putus darah, maka tiba-tiba mari darah saat ni dia terbang lewat. Dia terbang lewat menyebabkan masuk dah waktu bagi puasa. Adakah sah baginya puasa? Sah, tidak ada masalah. Sebab dia tidak disyaratkan dengan mengangkat hadas. Tertegah puasa disebabkan haid, bukan disebabkan hadas yang perlu diangkat. Sebab itulah orang yang berhadas ketika mana di dalam mengerjakan ibadat puasa, dia bermimpi keluar air mani dan sebagainya, tidak membatalkan ibadat puasa dia. Pertama, puasa. Tapi seeloknya kalau kita malah mandi ke, dan seeloknya kita pergi suci lah. Darah haid yang masih ada sakit baki tu kita pergi suci sebelum pada kita tidur. Baik. Pertama, puasa kerana hilang sebab haramnya haram puasa. Mana benda yang diharamkan disebabkan puasa? Benda yang haram sebab bagi yang mengharamkan puasa iaitu khusus bagi haid, kerana disebabkan kedatangan darah haid. Jadi sekarang kita dah suci daripada haid, cuma tidak mengangkat hadas dia lagi, tak mengapa. Dan tiada sebab haramnya haram puasa itu umum keadaan haid itu hadas, bukan disebabkan kerana hadas besar haid tadi tak, tetapi kerana semata-mata diri haid tu. Kerana haid tu ada pada kita, masih mengalir, masih keluar, maka haram kita puasa. Ada pun disebabkan hadas yang perlu diangkat, itu tidak menegahkan bagi puasa. Dengan dalil, mana dalilnya? Dengan dalil tiada haram puasa atas yang berjunub, dari kerana jika ada sebab haramnya haram puasa itu sebab berjunub, kerana jika ada sebab haramnya itu yang demikian mana? Demikian itu junub ataupun hadas, nescaya haramlah puasa atas yang junub. Baik, katakanlah orang perempuan tadi dah putus darah tapi belum akad hadas, katakanlah menegah ke bagi puasa juga sebab hadas tadi. Kalau begitu menegah jugalah bagi puasa bagi orang yang berjunub. Tetapi tidak, orang yang berjunub, keluar air mani dan sebagainya, yang belum mengangkat hadas besar dia, tetap sah puasanya. Maka begitulah orang yang datang darah haid, yang telah putus darahnya tetapi belum mandi, puasanya tetap sah. Dan yang kedua, seperti mana kita sebut tadilah, kena jaga suci. Kesucian kita, jangan tidur dengan keadaan begitu. Maaf kalau kita sebut contoh kita bersama dengan suami, tak? Sebelum tidur saat ni tu kita bersama dengan suami, masa nak tidur pergilah suci dulu kemaluan kita daripada air mani tadi tu. Kerana tak elok, syarak tak suka dengan keadaan kotor begitu. Maka biar kita tidur dalam keadaan elok.
Bahkan orang-orang arif billah, orang-orang yang memahami keadaan bersuci ni, mereka nak makan benda-benda hok tak molek pun tak suka. Makan budu ke, benda-benda berbau, ada poyok ke, peta ke, tak suka. Kenapa? Kerana bila benda berbau ni, malaikat rahmat tidak bersama. Jadi kita wangikan diri kita sama-sama, bersihkan diri kita sama-sama, insya-Allah akan bersama dengan malaikat rahmat. Dan yang kedua, tolak haram, diharuskan tolak walaupun isteri belum mandi. Dan yang kedua daripada benda yang diharuskan walaupun isteri itu belum mandi, tolak. Kerana hilang illah. Illah ni maksudnya sebab haramnya haram tolak, iaitu melanjutkan iddah, melamakan tempoh iddah. Jadi oleh kerana isteri tadi itu telah putus darah, maka walaupun dia belum mandi, tok lelaki boleh dah untuk menceraikan dia. Boleh. Tak jadi haram. Kenapa? Kerana tempoh iddah dia tu tidak akan dilanjut dah. Ni tempoh waktu tu dah boleh dah untuk dikirakan sebagai salah satu quru. Tetapi ingatlah masalah tolak ni pun sama juga. Ada abghadul halalu indallah at-talaq atau maqal sallallahu alaihi wasallam. Sebenci-benci benda yang halal walaupun benda tu tidaklah haram, tetapi Tuhan benci, iaitu pada masalah tolak. Jadi kalau kita ambil anak orang dengan cara molek ataupun dengan cara molek jugalah. Sebab itulah masalah perkahwinan ni seeloknya biar cukup lengkap ilmu kita dalam alam perkahwinan. Pada masalah perkahwinan kita nak bagi sah rukun syarat dia, begitu jugalah masalah kita menserupakan isteri kita dengan menziharkan isteri, menserupakan isteri dengan mahram dan sebagainya. Tolak waktu manakah agama anjurkan kita tolak? Asalnya bagi tolak ni benda tak molek, tetapi ada juga waktu-waktu yang agama suruh kita tolak isteri. Ni ada juga. Waktu mana benda tu? Tu kita pelajari dah dalam bab pada masalah nikah. Baik, orang yang nak cara ke keluarga dia di dalam taat pada Allah Ta'ala, dia nak jadikan perkahwinan dia tu sebagai mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, dia memahami hukum. Sebaliknya, orang yang kahwin dia semata-mata hawa nafsu, dia tak mempedulikan hukum tersebut. Jadi kita tanyalah diri kita, kita kahwin ni kerana nak mentaati Allah ataupun semata-mata kehendak nafsu syahwat kita saja. Ada pun yang lain daripada puasa dan tolak, maka tiada halal ia yang lain daripada puasa dan tolak, melainkan kemudian daripada mandi dan tayamum. Itu dah. Jadi nak bersama suami, nak naik atas masjid, nak baca Quran dan sebagainya, ditegahkan selagi mana belum kita bertayamum, sebelum mana kita belum mandi ataupun tayamum. Baik, selesai situ. Jadi ada muka surat 15 tu, bagi ada yang buku kuning, kita dah ada lukis sikit gambar rajah tu. Tu pangkal rahim telah tempat keluarnya darah haid. Oleh kerana tu perlu kita cek dalam satu satu ruas ni, masuk ke sedikit bagi memastikan darah di dalam pun telah putus, barulah boleh bagi kita untuk nak mandi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fasal pada menyatakan istihadah. Baik, kita masuklah sedikit pada hari ini pada menyatakan istihadah. Bermula erti istihadah pada syarak, iaitu darah penyakit yang keluar ia darah penyakit daripada hujung urat di bawah rahim. Rahim perempuan itu hujung urat bawah sekali, di bawah rahim perempuan. Bila waktu keluar istihadah ni di dalam masa yang lain daripada masa sebanyak-banyak haid. Masa sebanyak-banyak haid ialah 15 hari. Maka darah istihadah tu dia keluar lebih daripada masa sebanyak-banyak haid. Dan lain daripada masa sebanyak-banyak nifas, iaitu 60 hari. Sama ada, bila jumpa sama ada dalam kitab ni, maksudnya takmim, meratai masalah. Tak kira sama ada keluar ia darah tersebut mengiringi darah haid atau tiada. Maksudnya sama ada darah tadi itu yang kita nak panggil ke istihadah telah kita datang darah haid ataupun belum, dikira ke darah istihadah. Maksudnya katakanlah seorang perempuan yang mana darah dia putus-putus,
tak cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari sedangkan dia belum pernah datang darah haid, maka tetap dipanggil istihadah. Ataupun dia telah datang darah haid kemudian menjangkaui daripada sebanyak-banyak haid, maka itu pun juga dipanggilkan istihadah. Boleh dah. Dan kata setengah ulama, istihadah itu darah yang berhubung ia dengan darah haid padahal tertentu dengan berhubung darah haid. Maksudnya setengah ulama kata darah istihadah ni darah yang mengiringi setelah datang darah haid. Jadi kalau perempuan itu belum pernah datang darah haid, tidak akan timbul perkataan istilah istihadah. Itu atas setengah pendapat. Dan yang lain daripada itu, lain daripada yang berhubung dengan darah haid, darah fasa, bukan darah istihadah. Jadi katakanlah kita belum pernah datang darah haid, maka datang darah tak cukup 24 jam di dalam tempoh 15 hari, maka darah tu berkhilaf ulama. Adakah dipanggilkan istihadah ataupun dipanggilkan dengan darah fasa? Ataupun contoh gambaran lain, seorang kanak-kanak perempuan datang darah sebelum cukup umur yang mengharuskan bagi datang darah haid, seperti umur 8 tahun, maka darah yang datang itu bukan darah haid. Dia tidak juga dipanggilkan darah istihadah pada setengah ulama, bahkan hanya dipanggil darah fasa. Dan kata Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah Bafadl, dan khilaf itu kembali pada lafaz juga. Jadi yang kata sebelum datang darah haid, sebelum daripada umur bagi datang darah haid, dia telah datang darah, maka kata setengah dipanggil istihadah, kata setengah dipanggil darah fasa. Maka kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, khilaf tersebut hanya pada lafaz. Benda yang sama, cuma lafaz saja, ada orang panggil istihadah, ada orang panggil darah fasa. Jadi darah yang mengiringi lebih melampaui daripada sebanyak-banyak haid dan sebanyak-banyak nifas, itu sepakatlah pada menyatakan dia tu namanya istihadah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bermula istihadah itu hadas yang sentiasa. Wallahu a'lam. Mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum cerai ketika mana isteri mengandung? Dia masalah ceraikan isteri di dalam keadaan mengandung, dia tak jadi tempoh panjang iddah. Sebab iddah bagi isteri ketika mana dia mengandung dengan semata-mata keluarnya anak. Begitu saja. Cuma kita tengoklah keadaan dia pada waktu dia mengandung tadi itu, adakah kita kata menjadikan dia stres ke dan sebagainya. Itu kita kena tengok keadaan. Maka kalau kita ada benda-benda yang menyebabkan menjadi seseorang itu dizalimi, maka hukumnya tetap haram. Haram disebabkan bukan masalah panjang iddah dan sebagainya, tetapi dengan sebab benda-benda yang lain. Jadi di situ kita tengok keadaan jugalah. Sama juga kita tolak ke isteri walaupun waktu dia tu suci dah, tetapi dengan benda-benda yang menyebabkan jadi terzalimi dia. Jadi maksudnya dalam agama kita Islam tadi, dia tak ada benda yang menyebabkan kita menzalimi seseorang, itu saja. Jadi dalam masalah tolak ni kita tidak hanya tengok pada skop pada masalah panjang iddah atau tak panjang iddah. Itu salah satu kita kata. Dan itulah yang biasanya contoh bagi haram mentolakkan isteri. Tetapi tolak dia tu jadi. Kemudian kita tolak isteri tu walaupun benda tu dah sampai waktu yang harus dibenak oleh syarak, kena tengok pula keadaan bagaimana kita tolak dia. Jadi dalam Islam tak ada berlaku kezaliman. Itu saja yang perlu kita jaga. Baik, bila kita jaga benda tu, baru duduk tangga harus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum jual durian dengan harga sudah hijau? Ini masalah haid durian ke guana ni? Apa hukum jual durian dengan harga yang mahal
sehingga orang yang berkemampuan saja boleh beli. Dia masalah jual beli ni masalah muamalat lah. Kita tak cara bab muamalat, tapi tak mengapalah. Masalah muamalat, Nabi SAW sebut jual beli tu ialah redha meredai. Jadi kalau kita sama redha, hok pembeli pun redha dengan jualan, dengan harga tersebut, penjual pun redha dengan harga tersebut, maka boleh dilaksanakan jual beli. Itu tak diukur pada mahal atau tidak. Tidak diukur pada mahal atau tidak benda tersebut. Baik. Jadi janganlah kita kata menzalimi orang, harga Israel. Nah, kalau kita tak mampu, tunggulah harga durian tu murah. Pada waktu tu mungkin harga tu harga Islam sikit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah talak ketika itu sah? Ya, talak perempuan ketika haram kerana melamakan tempoh iddah, tetapi talak dia sah, tertunai satu talak. Maka kerana itu pernah satu ketika sahabat datang pada Nabi SAW menyatakan anaknya mentolakkan isteri pada waktu datang rahim. Maka Nabi SAW pun memerintahkan supaya rujuk balik si isteri tadi. Rujuk balik si isteri kerana tak nak bagi terzalim perempuan tersebut. Itu nak kata agama. Adakah sah? Ya, dikirakan satu tolak. Tinggal dua lagi. Apa yang dimaksudkan dengan tamyiz? Tamyiz maksudnya perbezaan kelakuan darah. Kelakuan darah iaitu pada masalah warna dia, ataupun pada masalah bau dia, ataupun pada masalah rasa. Rasa ni maksudnya pekat atau cair darah tersebut. Itu dipanggilkan tamyiz. Dan tamyiz ini lebih nak dihukumkan pada masalah haid, membezakan haid dan nifas. Kita akan gunakan tamyiz dibandingkan dengan menggunakan adat. Kenapa? Kerana ulama sebut tamyiz itu ialah benda yang ada pada darah, ada pada darah tersebut. Berbeza adat-adat ni benda yang telah lepas. Jadi kalau tak ada tamyiz, baru kita kembali kepada adat. InsyaAllah lagi akan sebut pada masalah tamyiz. Sekiranya suami meninggal, yakni mati, sedangkan isteri dalam haid, bagaimana dengan tempoh iddah isteri? Tempoh iddah isteri samalah, iaitu dengan kematian suami. Jadi tak bolehlah atas orang lain nak masuk minat dan sebagainya. Bila habis jadi tadi kata kita jadi tanya tu kan. Tapi lelaki tak mati. Kira hak mana? Ya, kira sambung balik lah. Sambung semula. Ambil semula. Ambil hak baru. Ambil hak baru. Sebab iddah kematian ni lama lagi. Jadi bila kata dia tanya, sekiranya suami meninggal sedangkan isteri dalam haid, maksudnya telah ditolak oleh suami. Telah ditolak suami. Jadi tak kiralah sama ada telah ditolak ke tak ditolak oleh suami. Jadi maksudnya kalau kata dalam macam ni, kalau perempuan kematian suami dia, maka kena ambil iddah bagi tempoh bagi kematian suami lah. Ambil pada bagi tempoh kematian suami. Ambil kira semula. Kalau kata tengah-tengah dalam iddah ni, ambil kira semula. Ustaz, macam mana orang buta nak tentukan darahnya melainkan bau andai berlaku istihadah? Masya Allah, saya pun tak pernah terbayar ada soalan begini. Masalah orang buta, macam mana orang buta nak tentukan darahnya melainkan bau andai berlaku istihadah? Baik, jadi sekarang ni dua tamyiz tu dapat dibuat. Yang pertama, bau dan rasa, pekat atau cair dapat. Cuma masalah warna saja. Wallahu a'lam. Belum pernah lagi jumpa soalan begini. Saya cuba rujuk-rujuk dululah. Sebab kurang pasti pada masalah orang yang buta tadi. Jadi kita setakat tu dululah. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari, InsyaAllah.
صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك المخلصين وجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.